Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi bersua untuk meneruskan pembelajaran PDPR kita untuk geografi tingkatan 2 sambungan bab 9. Hari itu video sebelum ni kita dah ada bab 9.1 tentang pemanasan global dan juga aktiviti-aktiviti yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Dan untuk kelas pada hari ini, kita akan fokus kepada topik ataupun subtopik 9.2, iaitu untuk melihat apakah faktor-faktor pemanasan global. Baik, faktor-faktor untuk pemanasan global boleh kita bahagikan kepada dua. Okey, iaitu faktor manusia dan juga faktor fizikal. Okey, kita lihat dulu faktor manusia. Apakah yang dimaksudkan? Apakah yang dikaitkan sebagai faktor manusia sebagai faktor pemanasan global? Baik, yang pertama seperti yang dilihatkan seperti dalam slide sebelah ni. Okey, faktor manusia adalah faktor yang disebabkan oleh aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Aktiviti, kegiatan harian, sama ada berkaitan dengan ekonomi ke, ataupun kegiatan harian bersukan ke, atau apa-apa saja kegiatan harian manusia yang boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Antara contoh kegiatan manusia adalah seperti kegiatan di dalam pertanian, sama ada kegiatan di dalam pembalakan, perindustrian, pembakaran terbuka dan juga pengangkutan. Jadi ada 5 di sini nyatakan ada 5 kegiatan manusia yang menyebabkan menjadi faktor kepada pemanasan global. Okey. Seterusnya adalah faktor semula jadi. Faktor semula jadi ini pula adalah menunjukkan faktor alam. Yang disebabkan oleh faktor alam yang berlaku secara natural tanpa manusia duga, tak diduga. Memang secara semula jadilah. Seperti letusan gunung berapi, penerimaan cahaya matahari yang berlebihan dan juga kebakaran hutan secara semula jadi. Baik, itu dua kategori faktor pemanasan global, itu faktor manusia yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan juga faktor semula jadi yang berlaku secara semula jadi. Baik, kita pergi satu persatu dulu. Kita lihat faktor aktiviti manusia. Yang pertama adalah aktiviti pertanian. Macam mana aktiviti pertanian itu boleh menyumbang kepada berlakunya pemanasan global. Baik. Okey, seperti gambar yang pelajar lihat, penggunaan racun serangga. Okey. Dan juga penggunaan baja kimia. Penggunaan racun serangga dan juga baja kimia menyebabkan berlaku pemanasan global. Macam mana penggunaan racun serangga dan baja kimia ini boleh menyebabkan adanya atau berlaku pemanasan global ni? Baik, ini dia. Aktiviti pertanian yang menggunakan baja kimia dan juga racun serangga menyebabkan terbebasnya gas-gas rumah hijau seperti metana dan nitrous oksida ke atmosfera. Contoh kita sembuh racun dengan dalam racun tu terbebas juga sekali gas nitrous oksida dan juga metana. Yang mana gas ini akan terampai di udara dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Takkanlah boleh meningkat sikit je. Itu kalau dalam sebuah kawasan. Tetapi bayangkan kita merujuk kepada pemanasan global di dunia. Tadinya di dunia berapa ramai, berapa banyak aktiviti pertanian yang dijalankan di serata dunia. Jadi penggunaan racun serangga dan baja kimia di dalam aktiviti pertanian di seluruh dunia inilah yang akan menyebabkan gas-gas ini terampai di udara. Menyebabkan pertambahan gas rumah hijau ni di udara yang secara tidak langsung menyebabkan suhu bumi juga meningkat. Baik, yang kedua adalah aktiviti perindustrian. Seperti mana gambar itu, kegiatan perindustrian membebaskan asap yang mengandungi gas karbon monoksida terutamanya ke udara. Jadinya kegiatan perindustrian yang pesat membangun akan menghasilkan
gas-gas yang berbahaya ini tadi. Seperti gas karbon monoksida dan juga sulfur dioksida. Yang mana gas ini akan terampai di udara. Dan setiap hari kita lihat setiap hari adanya kegiatan perindustrian ini berlaku. Jadinya setiap hari berlakunya pertambahan gas-gas karbon monoksida dan juga sulfur dioksida ini yang menyumbang kepada pemanasan global. Yang mana para saintis di US sendiri, di Amerika Syarikat telah membuat ramalan bahawa peningkatan suhu bumi akan berlaku sebanyak 45 darjah Celsius menjelang 2030. Ada 9 tahun lagi. Bayangkan 45 darjah Celsius. Sekarang pun dah 37 darjah Celsius pun dah rasa panas. Okey. Baik. Aktiviti seterusnya adalah aktiviti penternakan. Pun juga akan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Penternakan lembu, penternakan kambing, itik, ayam dan sebagainya. Macam mana? Okey, macam ni kita lihat. Hasil buangan daripada najis haiwan ataupun haiwan ternakan seperti lembu, kambing dan ayam ni rupanya di dalam najis mereka itu terkandung gas-gas metana yang dibebaskan ke udara secara tidak langsung. Jadinya gas metana ini merupakan antara gas rumah hijau yang boleh menyerap haba dan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Jadi aktiviti peternakan di seluruh dunia. Maksudnya semakin banyak lembu diternak, kambing diternak, itik, ayam semua diternak di seluruh dunia, masing-masing mengeluarkan najis ni, masing-masing menyumbang kepada pembebasan gas metana ini dan menyebabkan berlakunya pertambahan gas rumah hijau ini. Yang mana gas ini kita tahu dia hanya menyerap haba. Secara tidak langsung menjadi faktor kepada pemanasan global. Dan yang keempat, sudah tentunya pembakaran api fosil daripada kenderaan yang bersesak, asap-asap kenderaan, terutamanya asap-asap yang menggunakan bahan api fosil. Kenderaan bermotor merupakan pengangkutan utama bagi manusia untuk memudahkan pergerakan di seluruh dunia. Jadi penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan ini, khususnya minyak tanpa pelambung tadi yang cikgu sebut. Petrol, diesel telah banyak membebaskan gas karbon dioksida dan juga gas karbon monoksida ke udara. Yang kelima adalah pembakaran hutan yang dijalankan oleh manusia. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran ataupun dalam skala yang besar bagi tujuan untuk membersihkan kawasan hutan. Dia nak menggunakan jentolak kuasa tinggi, nak mudah dia bakar je. Tetapi menyebabkan kesan lah. Yang mana pembakaran ini bagi tujuan membersihkan kawasan hutan, bagi tujuan untuk membuka pertempatan baru ke, kawasan pertanian baru ke atau sebagainya, telah secara tidak langsung menyumbang kepada pemanasan global. Sebab apabila berlakunya pembakaran, terbebaslah gas-gas rumah hijau tersebut. Pembakaran hutan ini juga telah menyebabkan gas karbon terhasil dan gas itu akan terbebas ke atmosfera tentunya. Yang secara tidak langsung, suhu bumi akan meningkat saban tahun. Dan yang keenam, pembakaran sampah. Tadi pembakaran hutan yang dibuatkan oleh golongan-golongan tertentu bagi tujuan pembukaan pertempatan ataupun pertanian. Ini pula pembakaran sampah yang dijalankan ataupun dilakukan oleh setiap individu di dunia ni. Pembakaran sampah di kawasan tapak pelupusan ke, kat kawasan belakang rumah ke. Kita tahu pembakaran sampah ni dia bersifat domestik ataupun sistem kat rumah maupun aktiviti penelitian menyebabkan pertambahan juga gas rumah hijau di udara. Jadinya kawasan pembakaran terutamanya seperti tapak pelumpusan sampah yang besar tu lagilah menyumbang kepada kenaikan gas ni. Bahan bakar seperti tayar kenderaan, kertas, kayu dan lain-lain juga turut menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Sebab itu, bila kita dah belajar, selepas ini kurangkanlah lakukan pembakaran. Tapi apa yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh gali tanah tanam. Lebih selamat, insya-Allah. Baik. Okey, yang seterusnya aktiviti manusia penebangan hutan. Boleh lihat ni, dulunya kawasan tu hijau, kawasan itu sejuk, kawasan itu nyaman kerana pokok-pokok ini membebaskan gas-gas oksigen. Pokok-pokok ini juga menyedut karbon dioksida. Tetapi kegiatan pembalakan menyebabkan pokok tak dapat untuk menyedut gas karbon dioksida dan juga tidak dapat untuk membebaskan gas oksigen. Jadinya semakin panaslah. Seperti mana yang diterangkan dalam slide ni, aktiviti penebangan hutan untuk kegiatan pembalakan, pertempatan, pertanian belum campur dengan pembalakan secara haram lagi. Menyebabkan hutan tidak dapat menyerap gas karbon dioksida dan tidak dapat untuk membekalkan atau mengeluarkan oksigen
bagi menyederhanakan suhu dunia. Sebab kita tahu tumbuhan ni dia menggunakan gas karbon dioksida untuk bernafas. Dan dia membebaskan gas oksigen untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi bila kurangnya tumbuh-tumbuhan ni, suhu pun makin meningkat lah. Kan? Okay, mudah insyaAllah. Baik, itu tadi 7 faktor faktor manusia, kegiatan manusia yang menyumbang kepada pemanasan global. Dan sekarang kita lihat pula faktor semula jadi yang kita tak boleh nak kawal lah. Of course lah, pertama letusan gunung berapi. Kita nak kawal, tapi benda ni terjadi. Tapi pun benda ni taklah terjadi selalu, tetapi walaupun jarang, tetapi seperti yang kita lihat letusan gunung berapi, walaupun jarang-jarang berlaku, tapi sekali dia meletus, dia akan membebaskan gas pencemar udara, habuk dan juga debu ke ruang atmosfera dalam kuantiti yang sangat banyak. Jarang berlaku, tapi sekali berlaku banyak. Contoh ni, letusan gunung berapi, banyak dia keluarkan asap debu. Yang mana asap debu tu ada gas-gas rumah hijau, karbon dioksida, karbon monoksida, gas sulfur dioksida dan sebagainya lah, metana banyak. So ni contoh gunung berapi yang pernah meletus ialah Gunung Tambore di Sumbawa, Gunung Krakatau di Selat Sunda, Indonesia, yang dekat negara itu. Nampak ni gambar ni, berapa hitamnya asap, tebal. Cukup bertoksik dan juga mempunyai banyaklah gas rumah hijau. Okey, itu letusan gunung berapi. Ini dia. Ogos 2020 tahun lepas, membebaskan gas, memuntahkan debu tebal, menyebabkan suhu juga menjadi panas. Baik, aktiviti suar matahari. Ini kita dapat kawal lah. Aktiviti suar matahari yang berlaku secara semula jadi. Apa itu aktiviti suar matahari? Ini dia, letusan yang dikenali sebagai suar matahari kadang-kala berlaku di ruang atmosfera matahari. Ada masanya dia sangat panas sampai meletus keluar ni. Sehingga kan suar matahari ni boleh dirasai oleh planet kita lah, bumi. Sebab kita berada 3 je kedudukan dia. So bila berlaku suar matahari ni, dia membebaskan cahaya dan juga habu matahari yang lebih banyak berbanding biasa. Yang secara tidak langsung, kejadian menyebabkan bumi menerima kadar sinaran matahari yang lebih tinggi daripada hari-hari biasa. Sudah tentulah bila lebih tinggi, lebih panas. Dan yang terakhir, kebakaran hutan secara semula jadi. Macam mana berlakunya kebakaran hutan secara semula jadi ni? Panas yang sangat melampau, suhu yang terlampau panas menyebabkan daun-daun di kawasan hutan menjadi kering, kawasan tanah menjadi kering. So ditambah pula dengan tiupan angin. So bila dah terlalu kering, ada tiupan angin. So bila kering tu panas sangat, daun dah kering, lepas tu suhu panas, dia terbakar sendiri. Tambah pula angin bertiup, dia tolak api tu pergi habis. Satu hutan boleh jadi terbakar. Haba yang sampai ke bumi boleh menyebabkan kebakaran apabila daun-daun kering terbakar secara tiba-tiba. Kadang musim panas, musim kering menyebabkan api mudah merebak. Dan ini biasanya berlaku di kawasan negara-negara selain negara Malaysia lah. Dekat Thailand, dekat USA, banyak tengok berita kan berlaku kebakaran hutan secara semula jadi. Dan pembakaran ini menyebabkan pertambahan gas karbon dioksida. Baik, ini contoh. Contoh secara umum lah pemanasan global tadi. Aktiviti manusia, penebangan pokok, menyebabkan suhu meningkat, penggunaan baju yuria ni. Sisa ranting dan kayu membebaskan karbon dioksida. Kata ni. Aktiviti pertanian, pembakaran, dibuat secara rawak semua belaka ni. Ni contoh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey. Boleh nampak kan? Ni sedikit info tambahan untuk panduan anak-anak pelajar. Jenis aktiviti dan juga gas utama yang dibebaskan. Okey. Baik, cukup setakat itu untuk hari ini. Kita dah lihat faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Untuk ulang balik, ada 2 faktor, iaitu faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Faktor manusia ada 7 tadi. Boleh ulang balik, tengok balik video yang di awal tadi. Apakah 7 faktor? Antaranya penebangan hutan, pembakaran hutan, pembakaran sampah, aktiviti manusia dalam peternakan, pertanian dan sebagainya. Baik, semoga kita berjumpa lagi
di dalam kelas yang seterusnya. Semoga video ini dapat membantu sedikitlah memberi pencerahan ataupun beri input atau ilmu kepada pelajar-pelajar untuk memahami geografi tingkatan 2 khususnya bab 9 berkaitan dengan isu-isu alam kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Suka untuk cikgu ingatkan pada yang baru menonton video atau channel cikgu minta lah kalau boleh tolong like, tolong subscribe, tekan loceng. Dan juga boleh tinggalkan komen sekiranya nak bagi apa-apa saja komen lah. Positif ke negatif ke, tak ada masalah. Untuk cikgu perbaiki lagi video pengejaran bagi membantu anak-anak pelajar di luar sana memahami subjek geografi. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.